Raudhah. Contoh Jadi Ahmad Sani dan Raudhah perlu siapkan frame yang ketiga. Ini Ali Abu Siti tadi yang pertama. Ahmad Sani dan Raudhah, frame yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, pada kali ini kita akan lihat seringkas tutorial bagaimana kita nak memulakan, kita nak create Jamboard, dan kita nak mula menggunakan Jamboard, kemudian kita nak share kepada pelajar. Okey, sama-sama lihat video ini sehinggalah ke akhirnya untuk step by step bagaimana untuk kita create dan kita share bahan daripada Jamboard. Yang pertama sekali kita bukalah Gmail MOE kita. Anda boleh lihat link di atas bagaimana untuk kita create shortcut untuk akaun MOE kita. Senang. Ataupun di sini kita dah buka akaun MOE kita, type saja Jamboard. Jamboard Google, klik saja. Jadi you don't have a Jam yet. Kita belum create apa-apa dalam akaun ni. Saya menggunakan akaun Gmail MOE sementara saja. Untuk pengetahuan semua, Jamboard ini adalah Google Apps. Google Apps ni ada di titik 9 ni. Klik saja di sini. Nak tengok kepada pautan yang lain. Ni Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Docs, Google Slide, Google Calendar, Google Form. Ini biasa kita guna lah. Google Contacts. Jamboard di sini. Sekali lagi, Jamboard ada di bawah ni. Ni semua dalam senarai Google Apps. Kita boleh klik di sini. Dia bawa ke Jamboard juga. Dan makluman semua untuk pengetahuan, Jamboard ni dia link ke Google Drive. Segala apa bahan dalam Jamboard ini akan disimpan di autosave, automatik akan disimpan di Google Drive. Cuba kita klik satu Jamboard. Di sini New Jam. Beginilah paparan permulaan bila mana kita nak create Jamboard kita. Baik, penting untuk kita kenali dulu button-button yang ada di dalam ni, si sebelah kiri. Yang ni pen. Pen ni kita boleh pilih lah. Ni marker. Dan warna-warna setiap marker ni, contoh kita pilih marker, boleh pilih warna. Yang ni pemadam. Kita dah guna marker tadi, kita boleh padam. Kemudian jika kita nak pilih, kita nak klik dalam kotak ni dan sebagainya, kita klik cursor ni. Jadi kalau kita klik pen, kita nak aktiviti dalam kotak ni susah, tak boleh lah. Kita kena klik cursor ni. Dia hilang pen tadi. Ini sticky note. Contoh, kita boleh pilih warna. Dia keluar lah. Pelajar kita pun boleh buat macam ni nanti. Masukkan gambar. Yang ni kita boleh masukkan bentuk begini. Boleh pilih. Ini contoh arrow, bentuk arrow. Dan kemudian yang bawah sekali laser.
Contoh kita mengajar, kita tunjukkan anak panah ke sini. Dia hilang lah. Okay, dia sebagai penunjuk lah. Kita boleh tunjukkan sebagai laser. Kemudian ni kita undo belakang, ini depan, ini zoom. Kita boleh zoom lah. Set background. Okay, ni ada titik-titik ni, garisan, petak. Untuk matematik boleh guna ni, petak ni. Okay, warna hitam. Dan kita boleh ambil gambar yang kita simpan, image di sini. Kita masukkanlah gambar yang kita simpan di laptop dan sebagainya. Dan akhir sekali clear frame, hilang semua sekali lah. Background putih. Cantik. Kita boleh clear frame. Dan di atas ni kita create whiteboard yang kedua. Ok, 10 whiteboard pun boleh. Jadi kalau dalam kelas tu 1 je, kalau dalam ni kita boleh create 10, 11 pun boleh. Ok, terpulanglah pada kita nak guna berapa. Tu saja yang penting. Kita dah kenal fungsi semua ni, kita boleh mulakan untuk create Jamboard. Ok, masukkan tajuk, contoh. Dekat atas ni kita boleh create ada panah bawah ni, kat sini. Ok, ni yang kita create sampai 11 tadi. Jadi rasanya untuk kelas, waktu Google Meet dan sebagainya, kita guna sikit lah, paling kurang 5 ke 6. Senang, nanti pelajar tak terkeliru untuk buka whiteboard kita tu. Nak delete, tekan sini, delete. Nak duplicate boleh. Ok, nanti kita buat tutorial lengkap. Ok, di sini kita gunakan contohnya 5 saja. Klik hadapan atas balik. Ok, kita mulakan tutorial untuk set induksi terlebih dahulu. Contoh, saya menggunakan untuk tajuk saya Alam Sekitar Penenang Minda. Anda boleh klik di atas bagaimana saya menggunakan Jamboard dalam PDP Pendidikan Islam bagi tajuk alam sekitar tersebut. Ok, set background, image. Senang, kita ambil Google Image Search. Ok, alam sekitar tercemar. Ok, kat sini banyak alam sekitar yang tercemar, gambar-gambar yang lain pun ada. Kita boleh pilih lah. Contoh, kita ambil gambar. Ok, gambar ni, klik set as frame background. Ok, jadi lebih baik kita letakkan gambar ni sebagai background untuk mengelakkan pelajar bila mana kita share Jamboard ini, pelajar tak delete. Bila mana kita share Jamboard ini kepada pelajar, pelajar ada akses sepenuhnya. Mereka boleh delete, mereka boleh conteng Jamboard ini. Jadi kita guna background ni, mereka tak boleh buat apa-apa lah. Ok, kemudian kita masukkan teks. Ok, tadi saya terlupa ni, ada text box. Ok, dalam penerangan awal tadi, satu saya terlupa beritahu tentang text box. Ok, klik saja text box ni. Ok, kita pun tanya kepada pelajar-pelajar, apa pandangan kamu tentang gambar? Kita nampak kan, kita ambil warna putih di atas ni. Ok, yang ni dia keluar automatik. Putih, warna besar sikit. Ok,
Okey, yang ni pun ada kemungkinan pelajar akan delete. Jika boleh dimasukkan dalam gambar ni, okey, senang sikit, nanti dia takkan hilang lah. Okey, tulisan di tengah. Okey, jadi di sini pelajar boleh masukkan sticky note. Okey, ini contoh yang pertama. Lepas ni kita akan tunjukkan contoh bagaimana pelajar masukkan sticky note. Kemudian kita pergi frame yang kelima terus ni. Okey, kita boleh delete. Okey, dah tinggal satu je. Ataupun tadi boleh tarik boleh move kan dia. Ataupun jika nak duplicate pun boleh. Terus ada dua. Okey, satu, dua gambar yang sama. Okey, kita delete gambar yang kedua. Baik, sedikit tips bagaimana untuk jadikan, masukkan teks ni dalam gambar ni, dan kita akan jadikan ianya sebagai background supaya tak hilang. Okey, cikgu boleh klik Shift, Window dan S serentak untuk kita jadikan gambar ni sebagai background, dan kita pilih ruangan. Okey, di sini saya menggunakan aplikasi Paint 3D dalam laptop anda, dan new, kemudian pastekan di sini, Ctrl V. Okey, jadi gambar tadi dan teks dah masuk dalam gambar. Kemudian menu Save as Image. Okey, kita simpan di desktop. Okey, kita masukkan dalam frame yang kedua sebagai contoh. Set background image. Kita cari gambar yang kita save tadi. Open. Okey, jadi gambar tadi dan teks tadi dah jadi background. Jadi pelajar tak boleh delete lah. Ni lebih baik. Kemudian antara aktiviti, pelajar boleh masukkan sticky note, boleh masukkan text box tentang gambar yang mereka lihat. Okey, seterusnya cikgu boleh masukkan bahan untuk mengajar lah. Permulaan, isi dan penutup melalui sticky note. Okey, bahan sebagai contoh bahan 1. Okey, cikgu masukkan text box. Contoh. Tak nampak ni sebab warna putih, warna hitam. Okey, contoh yang kedua, duplicate saja. Duplicate. Okey, anak panah boleh guna ni. Okey, selesai bahan 1 ataupun objektif standard kandungan yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, nak duplicate yang ni, pergi ke atas, duplicate. Okey, naik atas balik. Okey, kita tak nak guna yang pertama ni contoh, delete saja. Okey, kita dah ada 3 whiteboard. Okey, ni edit je lah nanti. Klik pada cursor. Okey, kita edit. Jika nak masukkan aktiviti,
aktiviti 1. Okey, contoh di sini. Suka anak panah. Masukkan teks. Contoh Okey, kita minta pelajar kita garis. Jadi mereka akan garis beramai-ramai nanti. Okey, untuk aktiviti yang pertama. Dan kreativiti cikgu, tengok apa yang ada button di sini, cikgu create lah. Apa aktiviti yang sesuai mengikut subjek yang cikgu ajar. Jika cikgu nak buat aktiviti berkumpulan. Okey, contoh di sini ada 3 whiteboard, 3 frame. Okay, katakan bahan yang pertama ni, yang perlu bentang, yang perlu siapkan adalah Ali, Abu dan Siti. Okay, jadi mereka terus minta mereka ke Ali, Abu dan Siti ni ke frame yang kedua. Jadi mereka kena siapkan lah. Okay, untuk frame yang ketiga, okay, yang ni yang kena buat Ahmad, Sani, Raudah. Contoh Jadi Ahmad, Sani dan Raudah perlu siapkan frame yang ketiga. Nah, ni Ali, Abu, Siti tadi yang pertama. Ahmad, Sani dan Raudah frame yang ketiga. Jadi Ahmad, Sani dan Raudah akan terus ke frame yang ketiga nanti. Kemudian kita dah siapkan bahan-bahan ni, kita nak share. Ni perlu share. Share di sebelah atas kanan. Okey, di bawah ni ada button untuk get link. Okey, kalau macam ni pelajar tak boleh buka lagi ni. Share with Ministry of Education Malaysia. Okey, klik di sini. Okey, dia nak panah ni. Klik ke bawah. Dia naik atas ni. Semula. Klik di sini. New one with the link. Okey, dah. Jadi kalau di sini, viewer, mereka masih tak boleh nak join, tak boleh nak conteng whiteboard kita. Sama-sama mereka hanya boleh tengok sahaja. Dan boleh buka sahaja. Jika cikgu nak tetapkan pelajar ni boleh conteng whiteboard yang sama, klik ni viewer sebagai tukar dia kepada editor. Okey, done. Okay, cikgu boleh ambil ni link ni, copy link. Link ni lah cikgu boleh bagi kepada mereka dalam grup kelas, grup WhatsApp, grup Telegram untuk mereka join Jamboard ini. Jika mereka menggunakan smartphone, mereka perlu install melalui Play Store dan mereka terus boleh guna lah. Ok, cikgu klik done. Setelah cikgu copy link, done. Jadi andai kata kita terpadam, ok, kita terpangkah ke whiteboard kita ni, Jamboard kita ni kita tertutup, ok, habis, kita tak tahu kat mana dah. Kita boleh cari di ok, kat depan pun ada shortcut sebenarnya. Kita pun type ikatan Jamboard. Ok, disimpan di sini. Contoh bahan ni yang kita buat tadi. Ok, dia takkan hilang cikgu. Auto save. Ataupun di Google Drive kita. Ok, ataupun cikgu boleh klik di sini.
Okay, dia masuk. Ni contoh bahan. Okay, kita view bagi nampak sikit. Okay, dia disimpan di Google Drive kita. Dia link lah ke sini. Okay, cikgu boleh explore nanti. Kemudian yang terakhir cikgu boleh juga bagi latihan ni sebelum daripada kelas. Google Meet yang cikgu nak buat. Jadi minta Ali Abu Siti selesaikan tugasan ini. Dan Ahmad, Sani dan Raudhah selesaikan tugasan ini terlebih dahulu sebelum kelas. Baik, untuk kita create Google Meet, kita guna window yang berlainan. Kita create dulu Google Meet. New meeting. Start an instant meeting. Okay, link ni contoh cikgu nak bagi 10 minit sebelum kelas. Okay, ni link Google Meet, kita boleh share kepada pelajar untuk masuk dalam link Google Meet. Okay, di sini cikgu klik kanan di atas ni, move tab to new window. Okay, kita guna yang kedua. Kecilkan dia. Yang ni Jamboard kita tadi. Kita guna di sebelah kiri. Okay, ni Google Meet, kita guna di sebelah kanan. Tujuannya supaya kita tidak mengajar seorang-seorang. Kita nampak apa pelajar kita buat di sebelah kanan nanti. Okay, contoh cikgu nak share, nak present Jamboard ini. Untuk makluman, Jamboard ni ada di sini. Okay, whiteboard, open a jam. Jadi pada saya tak perlu guna ni lah, sebab kita dah open dia pada window yang berlainan macam ni. Cuma kita nak present saja. Okay, contoh kita nak present. Okay, di atas ada entire screen. Cikgu jangan klik entire screen sebab ia akan nampak keseluruhan nanti. A window dan a tab. A tab ni kalau cikgu nak share video daripada YouTube dan sebagainya, elok guna a tab ni sebab ia akan masuk sekali dengan sound. Jika guna entire screen dengan window ni, nanti tak ada bunyi video tersebut. Okay, a window. Cikgu cari Jamboard tadi, yang ni. Okay, sebab kita buka dalam window, dia akan keluar kat sini. Kita nak share, nak present a window. Share. Okay, ni boleh hide saja. Okay, jadi kita boleh mulakan pengajaran kita. Okay, apa yang kita buka di sini akan terpapar di sini. Okay, contoh kalau kita gunakan entire screen. Okay, stop presenting. Share entire screen. Keseluruhan. Dia macam ni nanti. Dia tak cantik. Cikgu mesti guna a window. Tapi mesti kena buka dua window lah. Okey cikgu. Cikgu dah boleh gunakan Jamboard dalam pembelajaran. Share saja link ni kepada pelajar. Jadi mereka boleh menggunakan whiteboard, menggunakan frame yang sama. Jika cikgu minta mereka conteng, mereka akan conteng, gariskan, pilih, bulatkan. Okey, jadi lebih menarik pada pelajar lah. Okey, frame yang kedua, contoh semua pelajar buka frame yang ketiga. Mereka akan bukalah di smartphone mereka dan mereka akan mula menconteng. Okey,
masukkan sticky note dan sebagainya. Jadi cikgu, selamat explore. Kita tak tahu PDPR bila akan berakhir, jadi jadikanlah pembelajaran PDPR secara maya ini umpama pelajar berada di dalam kelas dan kita menggunakan kemudahan yang ada yang disediakan oleh Google, iaitu Google Jamboard. InsyaAllah dalam slot yang lain saya akan kongsikan aplikasi yang boleh kita gunakan dalam PDPR secara maya. Sekian, setakat itu saja pada hari ini, semoga bermanfaat. Maafkan saya jika ada sebarang kekurangan, kesilapan. Cikgu boleh cek di ruangan komen di bawah. Saya akan pinkan komen jika ada pembetulan. Jika ada penambahan daripada saya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.